isu kadar peratusan vaksinasi yang rendah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dasar adalah satu pelan tindakan kerajaan iaitu merangkumi rangka asas atau tapak pelaksanaan rancangan kerajaan. Peringkat-peringkat dasar terbahagi kepada 5 iaitu penetapan agenda, peramalan dasar, pengambilan dasar, pelaksanaan dasar dan penilaian dasar. Proses penetapan agenda. Proses penetapan agenda merupakan peringkat awal dalam proses pembuatan dasar. Beberapa isu yang menjadi masalah akan dibincangkan untuk dijadikan sebagai satu dasar. Isu yang dipilih mestilah isu yang mendapat perhatian daripada lapisan masyarakat. Pada mulanya, penetapan agenda telah digambarkan sebagai satu set kontroversi politik yang dilihat akan jatuh bersama dengan hak kesahihan yang berkait dengan kebaikan dan keprihatinan daripada pertubuhan kerajaan. Menurut salah seorang pelopor dalam dunia sains politik, John Kingdom memberi gambaran bahawa penetapan agenda sebagai keputusan daripada 3 perkara yang berterusan, iaitu masalah yang berterusan, polisi yang berterusan dan politik yang berterusan. Agenda universal merujuk kepada isu yang boleh dibawa untuk dibincangkan dalam masyarakat. Isu yang hendak dibawa ialah COVID-19 dan vaksin. COVID-19 strain virus baru yang mula dikesan di Wuhan, wilayah Hubei, China dan mula merebak di kalangan manusia pada Disember 2019. Bukan sahaja mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain, ia juga boleh duduk pada permukaan objek seperti tombol pintu maupun wang kertas untuk satu jangka masa yang lama. Simptom-simptom anda dijangkiti COVID-19: selesma dan demam melebihi suhu 38%, batuk dan sakit tekak, sesak nafas, cirit-birit dan muntah. Lakukan pencegahan awal. Vaksin ialah produk untuk membantu merangsang sistem ketahanan semula jadi badan bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan sesuatu kuman atau virus. Berikut merupakan jenis-jenis vaksin dan 5 jenis vaksin yang digunakan di Malaysia. Berikut merupakan kesan ringan dan kesan teruk yang dialami penerima vaksin. Berikut merupakan statistik perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program ini telah dimulakan sejak 24 Februari lalu. Agenda sistematik. Agenda sistematik merujuk kepada penilaian yang akan dibuat supaya isu yang dicadangkan dipilih untuk dibincangkan pada peringkat seterusnya. Bagi isu pengambilan vaksin ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi salah satu penyebab masalah pengambilan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia perlu dibincangkan untuk dijadikan sebagai salah satu dasar. Berdasarkan kepada penyelidikan yang telah dijalankan, didapati bahawa rakyat Malaysia mudah terpengaruh dengan maklumat daripada media sosial yang tidak sahih, terutamanya dari segi kesan sampingan yang negatif apabila mengambil vaksin COVID-19 ini. Rata-rata masyarakat di media sosial, khususnya di laman Facebook sendiri, menyuarakan komen-komen yang berbau negatif terhadap pengambilan vaksin COVID-19. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa terdapat kesan terhadap tubuh badan selepas mengambil vaksin seperti demam, sakit badan dan sebagainya. Kesan daripada pengaruh media masa ini sedikit sebanyak mempengaruhi minda masyarakat, khususnya yang kurang berilmu mengenai vaksin COVID-19 ini untuk tidak mengambil vaksin. Oleh hal yang demikian, faktor-faktor inilah yang menyebabkan isu ini perlu dibincangkan untuk dijadikan sebagai satu dasar supaya masyarakat lebih terbuka dan mahu untuk mendapatkan suntikan vaksin bagi mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Agenda institusi. Agenda institusi ini merupakan masalah yang mendapat perhatian daripada kerajaan. Kerajaan akan memberi perhatian terhadap masalah atau isu yang dibangkitkan. Berdasarkan situasi semasa ini,
Isu kadar peratusan pendaftaran vaksinasi yang rendah dalam kalangan masyarakat Malaysia telah mendapat perhatian kerajaan untuk memberi tumpuan agar penularan penyakit berjangkit COVID-19 ini dapat dikurangkan, dicegah serta dikawal oleh pihak kerajaan. Isu penggunaan vaksin dalam kalangan masyarakat di negara kita khususnya bukanlah perkara asing untuk dibincangkan. Malah, masih ramai dalam kalangan masyarakat umum tidak mendapat maklumat tepat mengenai keperluan mengambil vaksin. Ada dalam kalangan mereka yang masih percaya bahawa seringkali vaksin menyebabkan kesan mudarat yang serius. Sebaliknya, vaksin ini bukan sahaja berupaya mencegah penyakit tetapi juga mengurangkan gejala, menjadikan penyakit lebih ringan dan mengurangkan risiko kecacatan apabila dijangkiti. Seterusnya adalah kepentingan vaksinasi. Yang pertama adalah untuk menguatkan antibodi badan, menurunkan kesakitan, kritikal dan kematian COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesihatan secara menyeluruh dan akhir sekali adalah menjaga produktiviti dan memulihkan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh itu, pengambilan vaksin penting untuk memulihkan ekonomi negara kerana tidak perlu mengekang penularan COVID-19 dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang memerlukan penutupan operasi dari pelbagai sektor. Rakyat perlu sedar mengenai kepentingan mereka mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Penting untuk membantu memulihkan ekonomi negara. Itu kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri berkata jumlah mereka yang mendaftar bagi mendapatkan imunisasi itu masih rendah berbanding yang layak berbuat demikian bagi mendapatkan suntikan berkenaan. Katanya sehingga semalam lebih 7.6 juta daripada 26.7 juta rakyat yang layak sudah mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin itu di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK. Bagaimanapun Muhyiddin berkata, jumlah itu masih kecil berbanding dengan keseluruhan rakyat dan bukan warga negara yang berada di Malaysia yang wajar mendapat suntikan vaksin yang dilaksanakan kini. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Derma Darah 2021. Akhir sekali, agenda keputusan merupakan tindakan yang diambil oleh kerajaan terhadap sesuatu masalah atau isu. Oleh itu, apakah tindakan kerajaan menangani isu kadar peratusan pendaftaran vaksinasi yang rendah dalam kalangan masyarakat Malaysia? Merujuk kepada langkah yang kerajaan ambil untuk menyelesaikan isu tersebut ialah dengan mengadakan kempen mengenai kepentingan pengambilan vaksin secara besar-besaran. Kerajaan juga perlu mengeluarkan laporan pemantauan pharmacovigilance berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk dikongsi dengan masyarakat bagi meningkatkan keyakinan rakyat untuk menerima vaksin. Pharmacovigilance merujuk kepada pengesanan, penilaian dan pencegahan kesan buruk serta permasalahan lain yang timbul akibat pengambilan ubat atau pelalian kepada manusia. Kerajaan juga perlu meyakinkan masyarakat tentang peratusan mendapat kesan sampingan yang berbahaya akibat pengambilan vaksin itu dengan cara menawarkan insurans kesihatan diri. Contohnya, menanggung risiko sekiranya individu tersebut mendapat kesan negatif pengambilan vaksin. Contohnya, pemberian pampasan dengan kadar nilai yang tinggi. Kerajaan juga harus bekerjasama dengan NGO atau syarikat lain bagi mewajibkan setiap pekerja-pekerja mereka mengambil vaksin ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sandakan mempergiatkan kempen pendaftaran bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ia bagi meningkatkan kesedaran kepada orang ramai bagi lebih banyak mendaftar vaksin COVID-19. Dalam kempen terbaru, APM Sandakan menyasarkan kempen ke kawasan-kawasan pulau iaitu Pulau Berhala dan Kampung Tanjung Aru yang terletak berdekatan Bandar Sandakan. Pegawai APM Sandakan, Kapten Abdullah Sabarudin berkata, kempen itu dilaksanakan secara serentak dengan usaha mengekang penularan COVID-19. Ia sudah dimulakan sejak Februari lalu dan pada awalnya mereka menumpukan kepada isu pematuhan SOP. Dalam program ini kita bergerak ke komuniti, menasihati komuniti yang kurang mematuhi SOP penjarakan sosial dan juga kita juga mensasarkan komuniti dengan menasihati komuniti agar terlibat dalam program imunisasi. Kita menasihati komuniti agar jangan takut, jangan risau dengan imunisasi yang sedang aktif dilaksanakan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia.
Beliau berkata dalam kempen itu pihaknya menggunakan kaedah dengan mengedarkan risalah berkaitan vaksin dan pematuhan SOP. Selain itu, pihaknya turut berkongsi kisah pengalaman peribadi mereka sendiri yang tidak mengalami sebarang kemudaratan walaupun selepas menerima suntikan vaksin. Kesimpulannya, beberapa proses seperti agenda universal, agenda sistematik, agenda institusi dan agenda keputusan perlu dilakukan secara teliti bagi menjayakan proses penetapan agenda. Dengan adanya pencanturan yang baik dalam melalui beberapa proses dalam penetapan agenda, sesuatu dasar akan dapat dilakukan bagi menangani masalah yang wujud sekaligus menjadikan dasar tersebut dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Oleh itu, proses-proses di atas telah terkandung dalam proses pembuatan dasar bagi menyelesaikan isu kadar peratusan pendaftaran vaksinasi yang rendah dalam kalangan rakyat Malaysia. Dengan menepati semua objektif yang telah ditetapkan, kami mengharap rakyat Malaysia agar memberi kerjasama bagi menjamin kesihatan seluruh rakyat Malaysia supaya bebas dan aman daripada COVID-19. Sekian, terima kasih.